pada pagi ini. Jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak kamu membacakan doa terlebih dahulu. Jadi cikgu nak Syakir, okey, bacakan doa terlebih dahulu sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini. Okey, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada Syakir kerana sudi membacakan doa pada pagi ini. Okey, jadi sekarang ini kita akan mulakan kelas kita. Okey, we will start our class. For our last class, kita dah belajar tentang food chain. Okey, iaitu rantai makanan. Ini yang kita dah belajar di sekolah dulu, dan sepanjang PDPR itu cikgu pun dah bagi beberapa latihan. Welcome Haziq ya. Haziq, nanti tuliskan nama penuh dekat ruangan chat tu Haziq ya. Tuliskan nama penuh kamu. Siapa yang belum tulis, tolong tuliskan nama penuh kamu di ruangan chat di sebelah tu ya, untuk cikgu ambil kehadiran nanti. Okey. Baik, so kita dah belajar itu tentang food chain. Okey, kita ingat balik. Okey, food chain ni adalah satu rantai makanan. Okey, kamu nampak tak skrin yang cikgu tunjuk ni? Cikgu share skrin ni. Nampak kan? Nampak. Okey, baik. So ini adalah apa yang kita dah belajar. We had learned during our class. Okay, our real class, our face-to-face class at school. Okey, last yang kita dah belajar itu tentang food chain, di mana kita tahu bahawa apabila ada food chain ni, rantai makanan, dia mesti bermula dengan tumbuh-tumbuhan sebagai pengeluar ataupun pembekal tenaga. Okey, kita panggil as a consumer. Okey, kita panggil sebagai kita panggil sebagai producer, penghasil ataupun pembekal. Okey, pengeluar. Okey, and then barulah dia akan dimakan oleh beberapa digunakan oleh beberapa haiwan, contohnya sebagai consumer, pengguna. Okey, consumer ni pengguna, orang yang menggunakan benda tu. Okey. Baik. So, hari ini kita akan belajar selepas daripada food chain, iaitu tentang rantai makanan. Dia akan jadi lebih besar, iaitu food web. Food web. Web ni kalau kamu tahu, web ni adalah jaring. Ni food web ni. Food web ni jaring. So, sebenarnya food web ni adalah jaringan makanan ataupun siratan makanan. Kalau kamu nak tahu, food web ni kita panggil, kalau tadi food chain kita panggil rantai. Chain tu rantai makanan kan. So kalau food web kita panggil sebagai siratan makanan. Okey, siratan makanan. Siratan makanan ataupun jaringan makanan. Okey. So, now you have identified the living things in several habitats including those in the vegetable farm. Okey, kita dah tengok dah apa dia tumbuhan, apa dia haiwan yang ada di dalam kebun yang kita dah belajar hari tu. So kita ada caterpillar, duck, chicken, goat and snake, dan ada juga cabbage. Okey, so ini yang kita dah belajar itu tentang food chain. Daripada sayur, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh duck, dimakan oleh snake. Okey, nampak tak? Sayur dimakan oleh kambing, dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh ayam, dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh caterpillar, ulat beluncas, and then duck, and then snake. Akhir dia semua adalah snake. Okey, akhir dia. Di akhirnya adalah semua snake. Sebab apa? Snake adalah consumer yang paling tinggi. Tiada apa dah yang makan. Kalau dekat habitat kat situ tak ada apa yang makan ular dah. Tapi for example, kalau ada dekat situ, dekat habitat tu ada hidupnya seekor burung helang. For example, an eagle. Okey, so mungkin eagle ni akan makan snake. Okey, so setakat ini dekat kawasan tu hanya ada ular saja. Jadi ular yang makan semua benda tu. Okey, baik. So this food chain can be combined. Sebenarnya siratan makanan ni hanyalah dia adalah combination, adalah gabungan kepada beberapa food chain. Okey, gabungan kepada beberapa rantai makanan. Contoh kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5 rantai makanan ni kita akan gabungkan, kita akan menjadikan sebagai
food web ataupun siratan makanan. Inilah benda dia. Inilah benda dia yang kita panggil sebagai food web. Contoh semua sama daripada vegetable, daripada sayuran. Nampak ni? Semua daripada vegetable, betul tak? So vegetable duduk nombor 1. And then vegetable dimakan oleh goat. So nampak tak? Nombor 1 ada goat ada. And then dimakan oleh chicken. Dimakan oleh caterpillar. Mana caterpillar? Dan dimakan oleh duck. Nampak tak? Dia sebenarnya dia susun sahaja. Okey? Goat, chicken, caterpillar, duck. Okey? And then duck ini dimakan oleh snake. Betul tak? Duck dimakan oleh snake. Nampak ni? Bila ada duck, nampak ni? Duck ni dimakan oleh snake. So dia hanya susun sahaja menjadi satu siratan makanan. Dia gabungkan ke semua ini daripada food chain, dia gabungkan menjadi food web. Itu sahaja sebenarnya cara kita nak susun dia. Okey? Baik, sebagai contoh kamu tengok balik Cikgu padam. Cikgu padam apa? Ni dia. Pixel eraser. Pixel lambat. Object eraser. Okey. Baik, kita padam balik ya. Kamu tengok betul-betul balik ya. Okey. So apa yang ada dekat sini adalah mana dia pen? Okey, apa yang ada sini adalah sama juga. Kalau kamu pecahkan balik food web ni, nampak ni, vegetable, nampak ni cikgu buat nombor ya. Vegetable, goat, snake. So kamu pecahkan balik, dia akan jadi vegetable dimakan oleh goat, dimakan oleh snake. Betul tak? Nombor 1. Kemudian kamu tengok balik. Vegetable dimakan oleh chicken, dimakan oleh snake. So sama juga. Vegetable dimakan oleh chicken, dimakan oleh snake. Okey. So sama, nampak kita dah ada 2 dah. So benda tu sama saja di atas ni. Okey. Yang ketiga. Okey, apa lagi? Yang ketiga kita boleh dapat vegetable dimakan oleh caterpillar, dimakan oleh chicken dan dimakan oleh snake. So vegetable dimakan oleh caterpillar, dimakan oleh chicken, dimakan oleh snake. Nampak? Sama tak benda tu? Sama sahaja, dia akan menjadi balik menjadi rantai makanan. So benda inilah yang bila kita gabungkan dia akan menjadi food web. Boleh faham tak setakat ni? Kalau boleh faham semua sekali tunjuk macam ni. Nampak tak? Tunjuk good. Kalau boleh faham lah. Kalau tak faham, kamu boleh angkat tangan tanya kat cikgu ya. Okay. So this food chain. So actually food web ni adalah gabungan kepada beberapa jenis food chain. Itu sahaja, tak susah pun. Okay. So this is actually the habitat in a pond. Okay. Dalam satu kolam ataupun kita panggil pond ni apa? Pond ni kolam lah kan. Okay. Observe. Kalau kita tengok kat sini ada beberapa haiwan dekat sini. Okay. So sekarang ni cikgu nak minta kamu pula untuk buat food chain berdasarkan gambar ini. Okay. Baik. Yang pertama sekali Adam Fahrin. Okey, cuba kamu bagi tahu cikgu apa food chain yang pertama yang kita boleh buat dekat sini. Mana ada Farin? Ada tak? Ada tak? Okey. Yang pertama apa? Yang pertama grasshopper dimakan oleh big fish. Okey. Grasshopper dimakan oleh big fish. Okey, baik. Big fish dimakan oleh stork. Big fish dimakan oleh stork. Okey. Itu betul dah. Cuma Adam Farin, kalau kita belajar sebelum ni, setiap food chain ataupun setiap food web dia mesti bermula dengan apa? Dia mesti bermula dengan producer ataupun pengeluar. Producer tu mestilah biasanya terdiri daripada tumbuhan. Dia tidak bermula daripada grasshopper. Dia mesti bermula daripada tumbuhan. Jadi apa tumbuhan yang ada dalam ini? Water weed. Dia mesti bermula dengan water weed. Okey, so water weed tadi dimakan oleh apa? Dimakan oleh grasshopper. And then grasshopper dimakan oleh Big fish. Big fish dan big fish dimakan oleh Stork.
stock. Stock. Okay, Very good. Okay, Okay. good. Ada Farid. Number 2, Syakir. Mula plants. Yelah, plants tu apa dia? Apakah plants tersebut? Ha? Tree. Water weed. Okay, plants tu adalah water weed. Okay. Okay. Water weed. Okay, kemudian Grasshopper. apa dia? Grasshopper. Okay. Frog. Frog, okay. Stock. Stalk makan frog ke? Adakah burung bangun makan katak? Mungkin ada, boleh lah. Tak boleh saya tukar big fish. Okay. Big fish pun makan ke katak? Fish tak makan katak kot. Okay, Tak. stalk boleh lah. Stalk mungkin dia makan lah katak kan. Tapi cikgu pun tak tahulah stalk ni makan katak ke tidak kan. Tak pernah pula cikgu nampak stalk makan katak kan. Tapi mungkin ada. Okay. So, okay. Kalau dekat sini ada. Okay. So, itu adalah basic. That is what we call food chain. Tadi macam Adam cakap tadi, water weed dimakan oleh grasshopper, grasshopper dimakan oleh big fish oleh stork. Okey, itu satu. Kemudian water weed macam Syakir cakap dimakan oleh apa tadi? Water weed dimakan oleh grasshopper, grasshopper oleh frog, frog dimakan oleh stork. Okey, itu yang kedua. So dekat sini kita boleh dapat sekurang-kurangnya berapa? Mungkin kita boleh dapat dalam 5 ke 7 food chain. Okey, yang ada dekat situ. Dan kemudian daripada food chain tersebutlah kita akan membentuk food web. Itu adalah basic dia. So kamu boleh tengok sendiri dalam buku teks kamu nanti, iaitu ini adalah food chain yang boleh dibina berdasarkan gambar rajah ataupun haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada dalam gambar ini tadi. Dan kemudian daripada situ kita boleh tengok ia membentuk satu food web. Okey, water weed dimakan oleh snail, water weed dimakan oleh tadpole, dimakan oleh small fish, dimakan oleh grasshopper. Kemudian snail dimakan oleh stork, tadpole dimakan oleh stork, tadpole dimakan oleh small fish dimakan oleh big fish, dan kemudian dimakan oleh stork. So this is what we call a food web. Nanti kita akan buat latihan ni, kita akan buat gambar rajah ni di dalam buku nota sains kamu. Okey. So ini adalah food web yang kita boleh lihat. Okey, so itu sahaja tentang food web. Ada tak soalan tentang food web? Okey, kalau tak ada, bagus, kita akan teruskan. So, yang penting kita nak belajar dalam food chain dengan food web ni, dalam rantai makanan dan juga siratan makanan ini, dia terdapat yang penting adalah energi ataupun tenaga yang dihasilkan. Okey. Sebab apa? Dia kata dalam food web, energy is also transferred from one living thing to another. Energy datang daripada mana energy? Energy datang daripada pengeluar ini, daripada pengeluar ni datang terus kepada consumer. Jadi semua ini bagi tenaga. So sebab itulah wujudnya rantai makanan dan juga siratan makanan. Tapi kalau contohnya tiba-tibalah stok ni mati ataupun stok tak ada dekat kawasan tu, apa yang akan jadi kepada habitat tersebut? Jadi banyak. Dia jadi tumbuhan balik. Jadi tumbuhan balik? Mana mahu jadi tumbuhan balik? Kalau kata Jadi haiwan tu jadi banyak. ya, okey, haiwan tu akan jadi banyak dan tidak terkawal. Contohnya kalau stok ni tak ada dekat kawasan tu, so grasshopper ni dia akan jadi banyak sangat, dia takkan berkurang. Okey, kemudian tadpole pun akan muncul terlalu banyak, ikan pun akan jadi terlalu banyak. Jadi bila jadi terlalu banyak, macam-macam masalah akan berlaku, iaitu perebutan ataupun persaingan dalam mendapatkan makanan. Grasshopper pun sibuk nak dapatkan tumbuhan, tadpole pun nak makan tumbuhan, fish pun nak makan tumbuhan. So makanan situ takkan cukup. Okey, sebab apa? Sebab pemangsa, consumer dia, stok ni dah tak ada. So sebab itulah dalam satu-satu habitat dia sentiasa cukup, ataupun Allah dah cipta dah satu-satu habitat tu memang cukup dengan dia punya rantai makanan dan siratan makanan. Sebab apa? Dia saling berkait. For example, kalau dekat rumah kita, okey, contoh dekat rumah kita, kita ada bela kucing. Okey, kita ada bela kucing dan dekat rumah kita ada tikus. Okey, jadi biasanya siapa yang makan tikus tu?
Kucing, betul? Kucing. Tapi kalau kucing tu tak ada ataupun dalam kawasan taman kita tu tak ada seekor pun kucing, apa akan jadi? Dia akan jadi Belamak tikus tu dia akan jadi Woi, Adam, kamu pakai mic apa kuat sangat ni? Dia akan jadi tikus tu akan jadi bertambah dan tidak terkawal, dan kemudian tikus tu akan bermaharajalela. Kita lah pula terpaksa menangkap tikus. Tapi kalau ada dalam satu ekosistem tu ada kucing, so dia akan menangkap tikus-tikus tersebut, dan sebenarnya semua benda itu akan jadi terkawal. Kucing pun dapat makanan, tikus pun akan berkurang. Itu wujudnya rantai makanan ataupun siratan makanan. Okey? Baik. So, situation 2. Okey, ni tak payah. Okey, so effect of population change. Yang ni yang cikgu cakap tadi tu. Okey, apakah kesan daripada population change? Okey, kesan daripada perubahan populasi. Okey, for example, there are many reasons for the changes in the population of living thing. For example, tremendous weather change and the spread of pandemic. Pandemik tu yang kita berlaku sekarang lah, pandemik penyakit. Tetapi kita manusia. Yang ini untuk haiwan. Okey, unplanned forest exploration. Okey, bila berlakunya pembalakan yang tidak terancang, jadi habitat haiwan pun akan terganggu. Yang kedua, forest fire yang banyak berlaku di Indonesia, kebakaran hutan besar-besaran. Dia akan menyebabkan habitat haiwan terganggu. And then illegal hunting activities pun sama. Okey, pemburuan haram. Dia akan menyebabkan populasi sesuatu haiwan itu akan terjejas. Haiwan tu akan pupus, kemudian haiwan tu akan bilangan haiwan tu berkurangan, kemudian populasi ataupun dekat kawasan yang diduduk tu mungkin akan berlaku ketidakseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, orang buru harimau. Harimau ni kerja dia makan daging. Jadi bila contohnya kalau harimau dekat hutan, dia makan rusa. Jadi harimau. Tapi bila orang buru harimau dah tak ada kat kawasan tu, rusa pula akan jadi banyak. Jadi ekosistem di situ tak akan jadi seimbang. Okay. So what are the effects on living things if there is a population change in the food web of a habitat? Apakah efek dia, kesan dia? Yang ni yang cikgu cakap tadi tu. Animal will lose their natural habitat and food resources. Food resources pun akan berkurang. Contoh, sebagai contoh, kalau berlaku pembalakan terbuka. Okey, sebagai contoh yang makan tumbuh-tumbuhan dalam hutan, contohnya monyet, dia makan tumbuh-tumbuhan. Jadi bila berlakunya pembakaran terbuka, hutan dah habis, pengeluar dah tak ada. Sekarang kita belajar makanan ni dia bermula daripada pengeluar, betul, tumbuh-tumbuhan. Jadi bila tumbuh-tumbuhan dah tak ada, haiwan pun dah tak ada makanan. Bila haiwan dah tak ada makanan, dia terpaksa keluar untuk mencari makanan lain di tempat yang lain. Dan jadi ekosistem dia, habitat dia semua terganggu. Okey, sebab itulah kamu nampak ada haiwan yang berhijrah keluar. Kamu nampak harimau. Baru ni dalam berita, tengok tak? Yang dia orang jumpa harimau kumbang. Harimau warna hitam tu dekat Kelantan. Kemudian ada seekor harimau macam ni. Harimau, kita panggil harimau Malaya ni. Yang wujud, dia keluar daripada habitat dia dalam hutan. Dia keluar ke kawasan kampung. Sebab apa? Sebab dia tak cukup makanan dah. Dalam hutan dia tak dapat nak cari makanan. Dia terpaksa cari dekat kebun orang. Dia cari kebun, dia cari apa sebab nak makan. Sebab apa? Sebab kawasan yang dia duduk dah dimusnahkan. Okey? Baik. So population change in the food change of a habitat will disrupt other living thing. Okay, food relationship among living things are also affected. Okey, kepada yang baru masuk, tolong tuliskan nama kamu di ruangan chat ya, untuk cikgu ambil kehadiran nanti. Okey, kepada yang baru masuk. Okey. So, ini adalah build a terrarium dan sebagainya. Ini adalah just activity. So, ini adalah end of this topic. Maksudnya, kita dah habis belajar tentang topik haiwan. So, apa yang kamu perlu buat hari ini adalah cikgu nak kamu membuat satu food web. Okey, kamu tengok balik dekat muka surat ni. Muka surat 83 ni, page 83. Cikgu nak kamu bina satu food web dan juga satu food chain ni. Kamu salin balik food chain ni dan kamu bina satu food web di dalam buku kamu. Okey, dalam buku nota sains kamu. Kamu tak perlu lukis gambar ni.
Okey, tak payahlah lukis gambar ni. Kamu just tuliskan hari, tarikh dan juga tajuk. And then kamu salin daripada sini. Below are some food chain that can be built based on the pond habitat. Kamu tambahkan ayat ni. In page 83 textbook. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Dam. Pakai mic apa tu, Dam? Kuat sangat tu. Boleh, Pak. Okey. Saya boleh. Habis kamu lah tu kuat tu. Kan? Betul tak? Tak apa. Okey. So in page 83 textbook, tambah je ayat ni. Sebab apa? Sebab nanti kalau kata kita nak buat ulang kaji, kita nak tengok daripada mana gambar food chain ni, kita akan tengok di muka surat 83 dalam buku teks. Itu yang penting. Kamu jangan lupa tulis tu. Kemudian kamu just salin saja. Yang ni semua dah ada, kamu cuma salin saja. Water wheel, snail stop, and then water wheel, tadpole stop, water wheel, small wheel. Salin saja yang ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Okay, so ada 8 food chain dekat sini, and then kamu salin balik food web yang ini kamu lukiskan. Yang ini kamu sama ada kamu nak buat yang ini, kamu nak lukis gambar haiwan ni, ataupun kamu nak buat yang dia dah dipermudahkan macam ni pun boleh. Hanya pilih salah satu saja. Kalau kamu malas nak melukis, kamu buat yang ini. Okay, tulisan saja. Okay, tapi kalau kamu rajin nak melukis, ataupun kamu saja cuba nak melukis, kamu boleh buat yang atas ni. Itu sahaja. Faham tak? Okay, ada dua sahaja. Kamu salin food chain ni. Salin daripada sini below sampai habitat. And then kamu buat salah satu ni. Okay, food web ini. Okay, so tajuk ini habis takat sini sahaja. Okay, kita dah habis belajar tentang unit 3, that is animal. Lepas ni kita akan masuk ke unit 4. Okay, tajuk yang keempat. Okay, iaitu tumbuh-tumbuhan, plants. Betul tak? Dalam buku teks kamu selepas ni tajuk dia plants. Betul tak? Betul. Okey, lepas ni kita akan belajar tentang plants pula. Okey, so kita akan pergi laju. So cuma kelas macam ni cikgu akan buat mungkin selang seminggu kot, ataupun selang sebabnya cikgu waktu yang sama ni cikgu ada juga kelas tahun 4. So kalau cikgu buat Google Meet kat kamu macam ni, so mungkin cikgu terpaksa yang tahun 4 cikgu akan bagi tugasan. So bila cikgu buat kelas dengan tahun 4, mungkin cikgu akan bagi tugasan. Tetapi cikgu nak tanya dulu siap-siap. Kalau cikgu buat kelas waktu malam, kamu boleh masuk tak? Boleh. Boleh? Jaksa ni. Boleh. Okey. Cikgu tanya dulu. Cikgu tak confirm lagi ya. Kalau kata Boleh. okey. Kalau kata kamu boleh masuk kelas malam, cikgu akan cuba untuk buat. Cikgu akan cubalah, tengoklah dalam seminggu tu kita akan pilih mungkin 1 malam ke 2 malam ke kita akan buat kelas pada waktu malam. Okey, supaya so kelas pagi tu kita akan bawa ke malam. Sebabnya pada cikgu malam tu lebih mudah untuk kamu masuk. Ada mak bapak kamu dah balik kerja, and then handphone pun ada kat rumah kan. Kalau siang ni macam pagi 7.30 ni mungkin tak ramai yang boleh masuk. Okey, cikgu akan cubalah lepas ni macam mana cikgu akan bagi apa-apa, cikgu akan bagi tahu pada kamu nanti. Understand? Okey. Baik, so setakat ini sahaja. So cikgu nak siapa yang belum tuliskan nama di dalam ruangan chat tu, kamu tuliskan nama kamu, nama penuh ya. Nampak tu Razin dah tegur dah, nama penuh. Adam Hafi nama penuh, Nabil Amir nama penuh. Okey. Baik, satu lagi. Selepas ini cikgu nak kamu dapatkan balik ID delima kamu tu. Yang Google kamu punya Google delima tu, kamu dapatkan balik dalam grup Telegram kamu untuk cikgu masukkan. Selepas ni kita akan banyak gunakan delima punya portal untuk cikgu bagi kerja dalam tu. Kemudian kamu nak hantar kerja dalam tu pun mudah. Jadi lepas ni cikgu nak kamu dapatkan ID delima kamu masing-masing, dan kemudian cikgu akan ajarkan bagaimana kita nak login dan sebagainya portal delima tu. Dan kemudian lepas tu Google Meet pun kita akan gunakan ID delima. Tak naklah guna ID masing-masing. Nanti kamu guna ID mak kamu lah, kakak kamu lah kan. So kita akan gunakan ID. Macam cikgu, nama cikgu kan sini kan nama penuh. Macam Afkar dia dah guna dah dia punya ID delima. So lepas ni kita akan menggunakan ID delima tu sepenuh. Dalam ID delima tu macam-macam ada. Sebenarnya kalau kamu untung tahu dapat ID delima tu, sebab macam-macam ada dalam tu. Faham tak?
Okey, baik. So setakat itu sahaja kelas kita pada pagi ini. Sebelum kamu dapatkan apa yang cikgu suruh buat tadi kan? Dapat. Okey. Baik. Sebelum tu kamu Dapat. cikgu nak semua sekali buka kamera dulu. Cikgu nak ambil gambar dulu kelas pagi ni. Afkar dekat angkasa rupanya. Okey, semua buka kamera. Okey, semua buka kamera. Ambil gambar. Ambil gambar. Ini Haziq Channel. Haziq Channel. Haziq Channel kamu dah berapa banyak dah subscribers? Tak buat, tulis nama je. Yelah, buatlah. Apa salahnya? Buatlah kan. Seorang-seorangnya kamu bolehlah pamerkan apa kebolehan kamu dalam channel kamu nanti. Kan? Mana tahu. Saya ada 4 je. Tak kisah, 4 pun tak apa. Janji ada berkembang kan. Kamu buatlah apa-apa kan. Kamu tunjukkan kebolehan kamu. Okey, semua buka kamera. Cikgu nak ambil gambar sekejap. Mana? Tadi Rania Kristina tak ada ya? Okey, baik. Tengok ya. Sekejap. Cikgu tukar kamera cikgu sekejap. Mana dia? Pengangkat. Okey. Okey, baik ya. Cikgu ambil gambar. 1. Tunjuk good. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi tunjuk peace pula. 1, 2, 3. Okey, ni semua dah mandi ke belum ni? Kalau belum mandi, sekali lepas ni mandi Dah. Okey, kalau dah makan ke belum? Dah makan ke belum? Dah. Belum. Kalau yang belum nanti boleh makan ya. Okey, baik. So setakat ini saja kelas kita. Nanti kita akan sambung lagi. Kamu buat dulu kamu punya aktiviti tu. Jangan stres-stres, buat dulu aktiviti. Nanti hari Jumaat kita ada satu lagi kelas. Tengok macam mana. Kalau cikgu nak buat Google Meet, cikgu akan bagi tahu. Kalau tidak, cikgu akan bagi tugasan macam biasa. Okey? Baik. Jadi kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu, sama ada di Telegram ataupun di WhatsApp, tak kisahlah. Sebab kadang-kadang Telegram tu cikgu terlepas pandang sebab banyak sangat yang mesej cikgu. Kadang-kadang bila kamu hantar tu cikgu tak respon tu tak ada masalah. Kamu biar saja sebab nanti cikgu akan check balik satu-satu. Kadang-kadang sebabnya banyak sangat yang hantar dalam Telegram cikgu tak terpandang. Okey, baik. So sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat menjawab ataupun selamat membuat kerja latihan kamu. Okey? Baik. Bye-bye. Bye. Thank you. Okey. Welcome. Terima kasih.